Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi dalam sesi Cinta Ilmu. Pada kali ini kita akan berbincang tentang isu wakaf yang merupakan satu amalan yang mulia yang disanjung tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kurang popular dalam masyarakat. Ramai masyarakat yang belum mengetahui fadilatnya dan mungkin cara untuk melakukan wakaf dalam masyarakat. Kita alhamdulillah banyak menyumbang sedekah, banyak menyumbangkan zakat, bayar zakat setiap tahun, menjadi antara pembayar zakat yang paling banyak di Malaysia ini. Tetapi bila bincang bab wakaf, kita macam perlahan, slow sikit. Jadi kita nak tahu kat mana salah silapnya, dan mungkin kita nak menjana semula rasa minat yang tinggi, rasa kehendak, willpower yang tinggi. Bagaimana mungkin kita boleh menghidupkan balik ibadah wakaf sebagai ibadah yang boleh mencipta kemajuan, ketinggian, kemuliaan masyarakat Islam, kerana wakaf adalah sumber sumbangan sosioekonomi Islam yang paling hebat. Lebih hebat daripada wakaf, daripada zakat sebenarnya. Kerana zakat itu hanyalah berbentuk setahun sekali, berbentuk pembayaran wajib, yang mana bila cukup syarat sahnya atau syarat wajibnya, cukup nisab, cukup haul, bayar zakat. Tapi wakaf ada terbuka sepanjang tahun. Wakaf juga tidak kisah berapa banyak kita ada wang, kita boleh bayar RM1, RM2, boleh wakafkan kereta kita, wakafkan buku kita, wakafkan saham kita, wakafkan apa sahaja yang kita ada, taman, pokok, dusun dan sebagainya untuk kebajikan umat Islam. Itulah kehebatan wakaf. Nabi Muhammad SAW dan hijrahnya ke Madinah telah mewakafkan Masjid Quba, masjid yang pertama dalam agama kita, diasaskan di atas dasar wakaf kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat radhiyallahu taala alaihim jami'an, kesemua mereka itu akan sentiasa berlumba-lumba untuk mewakafkan. Dinukilkan dalam banyak kitab-kitab fiqh, tidak ada para sahabat yang meninggal tanpa ada wakaf. Menariknya, maknanya mereka akan cuba. Sebab wakaf ni tak perlu banyak wang kita. Sedikit pun diwakafkan. Satu saham, satu unit amanah, satu akaun bank kita boleh wakafkan. Dan itu benda-benda yang mudah, yang senang kita lakukan. Dan di Malaysia, wakaf mestilah dibuat kepada Majlis Agama Islam negeri masing-masing, kerana di bawah enactment dan akta yang tertentu, pihak yang bertanggungjawab pada wakaf adalah pihak yang tunggal, yang berkuasa tunggal adalah Majlis Agama Islam negeri-negeri. Kita kena letakkan wakaf kita di tempat yang betul supaya dapat direkod, didokumen, ditadbir dengan baik supaya tidak berlaku salah guna atau salah kuasa ataupun salah kita mewakafkan tempat-tempat yang salah. Alhamdulillah, kita nak tahu apakah sebenarnya fadilat dalam agama kita tentang wakaf. Kita semua mendengar sebuah hadis yang terkenal, riwayat Abu Hurairah daripada riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim, yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw walidin salihin yad'u lah." Yang bermaksud, bila mati seseorang anak Adam, terputuslah segala jaliran, saluran pahalanya, melainkan 3 cara. 3 perkara ini akan berterusan sampailah berlakunya hari kiamat. Yang pertama, daripada sedekah yang berterusan, sedekah jariyah, ditarifkan oleh para ulama sebagai wakaf. Kalau kita bayar sedekah, dapat pahala pada masa itu dan setakat itu saja, berhenti. Tapi kalau kita wakafkan wang kita, kita wakafkan harta kita, pahalanya berterusan sampai berlakunya hari kiamat. Walaupun kita berada dalam alam kubur, pahala kita masih berterusan. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada manusia. Setiap patah perkataan ilmu, kalam bicara, penulisan, hujah, persembahan, pembentangan yang kita sampaikan, itu adalah ilmu yang boleh memberikan pahala sampai selama-lamanya. Yang ketiga adalah anak yang soleh, yang sentiasa berdoakan kepada kita. Doa mereka itu akan sampai kepada kita walaupun kita sudah meninggal dan mati. Anak itu ada masa terhad
ilmu dan wakaf tidak ada masa yang terhad. Kalau kita orang yang berilmu, sumbangkan ilmu. Kalau kita orang yang berharta, sumbangkan harta kita sebagai wakaf jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah rukun wakaf? Rukun wakaf ini mudah sahaja. Yang pertamanya adalah mereka yang mewakaf. Kita sebagai pewakaf, kita sangat sebagai al-waqif. Kita mewakafkan harta kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mauqufu alaih. Orang yang kita wakafkan kepada mereka sebagai pihak yang mendapat faedah dari wakaf kita, sama ada majlis agama Islam, anak yatim, beasiswa pendidikan, alam sekitar, isu-isu OKU, orang-orang yang tersasar dalam masyarakat, yang tidak ada rumah, homeless, kita boleh wakafkan kepada semua orang begini. Mereka adalah mauqufun alaih, orang yang diniatkan faedah wakaf kepada mereka. Sayyidina Uthman bin Affan membeli sebuah telaga di kota Madinah, namanya Telaga Rumah, diwakafkan airnya kepada semua penduduk Madinah, yang Islam dan juga yang bukan Islam, termasuk orang Yahudi. Itu mauqufun alaih. Yang ketiga adalah pentadbir. Mereka yang menguruskan wakaf kita. Kita akan mati, perlukan pentadbir yang tak akan mati, seperti Majlis Agama Islam, pihak berkuasa kerajaan dan sebagainya, untuk menjadi nazir dan juga pentadbir kepada harta wakaf. Yang terakhir adalah terma-terma wakaf itu. Kita kena jelaskan betul wakaf ini wakaf am ke, wakaf khas ke, siapa yang berhak menerima dan apa bentuk wakaf. Kalau kita nak wakafkan dusun, kita nak wakafkan buah tanpa pokok, boleh. Nak wakafkan pokok pun boleh. Wakafkan tanah pun boleh. Jadi itu terma-terma wakaf yang kita nak berikan. Kalau nak wakafkan akaun kita di bank, kita nak simpan pokok kita punya, dividen profit wakaf punya, boleh. Itu ada terma-terma yang boleh kita lakukan untuk menjadikan wakaf kita sentiasa dinamik dalam masyarakat. Kita berhenti setakat ini, kita sambung lagi. Banyak lagi kupasan menarik tentang wakaf. Kita berjumpa selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, jumpa sekali lagi dalam sesi kupasan tentang wakaf. Dan lebih penting lagi, bagaimana mungkin kita nak jadi pewakaf yang aktif dalam masyarakat. Ada sikit lebih wang kita wakafkan supaya kita menyediakan akaun yang berterusan sampai hari kiamat. Kita dalam sana kubur, insya-Allah masuk pahala dan bercahaya kubur kita dengan pahala-pahala yang kita sumbangkan melalui wakaf. Apa yang boleh kita sumbangkan sebagai wakaf? Yang pertamanya ialah hartanah, iaitu harta-harta yang berbentuk kekal, bentuk harta ketara, iaitu tanah, dusun, rumah, bangunan, apa saja yang tetap yang berada di atas muka bumi ini yang boleh kita wakafkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanah diwakafkan untuk menjadi pusat shopping mall. Ada pendapatan yang diwakafkan kepada masyarakat, seperti masjid, surau, sekolah, universiti, tempat pusat kajian, pusat inkubator, pendidikan dan juga peluang pekerjaan. Itu wakaf-wakaf baru yang kita kena fikirkan, bukan setakat masjid, sekolah agama ataupun kubur. Wakaf ini benda yang tidak ada batasannya. Apa saja yang baik untuk ilmu, untuk pekerjaan, alam sekitar, untuk melawan virus, bakteria, itu boleh diwakafkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wakaf harta ta'alih atau harta alih, minta maaf, iaitu wakaf yang berbentuk boleh bergerak, kereta, buku-buku kita, perabot kita, apa sahaja harta yang boleh kita berikan dengan mudah, kita boleh wakafkan. Orang kata wakaf Quran, ya, wakaf Quran, wakaf buku, itu bentuk yang mudah kita lakukan. Termasuklah wakaf saham, wakaf unit amanah dan sebagainya. Yang ketiga, wakaf tunai. Ini juga very flexible dan terlalu powerful. Susah kita nak wakaf harta, tak cukup harta, tak banyak harta yang bangunan. Kita ada wang, tunai RM1 setiap bulan. Apa salahnya kita potong gaji kita sebagai bekerja di majikan, minta majikan kita buat skim potongan gaji bulanan untuk wakafkan, untuk membina sekolah agama, memberi beasiswa anak-anak yang miskin, B40 dalam agensi dan majikan kita. Itu boleh digalakkan sebagai wakaf tunai. Yang keempat, wakaf perkhidmatan. Kita wakafkan masa kita, tenaga kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sebahagian section, sebahagian enactment
pentadbiran wakaf di negara Malaysia ada peruntukan-peruntukan yang khusus kita boleh mewakafkan perkhidmatan kita al-khadamat. Wakaf al-khadamat yang perlu kita tonjolkan para doktor, jururawat, pensyarah, orang-orang yang berilmu boleh mewakafkan perkhidmatan mereka. Namun nampak menarik, nampak memberikan impak yang tinggi, tapi kenapa wakaf masih lemah dan naif di negara kita? Antara sebabnya bagi saya yang pertamanya tidak insentif cukai oleh pihak negara. Dalam zakat misalnya, kita bayar zakat, kita boleh dapatkan tax relief, boleh digunakan jumlah zakat kita sebagai penolakan bayaran yang perlu dikenakan teks oleh kerajaan. Jadi kita boleh tolak langsai dengan cukai yang kita kena bayar. Jadi ada insentif untuk bayar zakat, tapi tidak ada insentif untuk bayar wakaf. Kita masih berusaha, mudah-mudahan satu hari nanti pihak kerajaan boleh memberikan ruang, tak banyak sedikit, untuk menggalakkan masyarakat Islam berwakaf mendapat potongan cukai. Dengan syarat wakaf ini digunakan untuk bantu negara, memberikan beasiswa pada orang yang miskin, membina bangunan, pendidikan, universiti, library dan sebagainya. Yang kedua, dia bukan wajib. Zakat wajib kena bayar. Jadi orang ramai terpanggil untuk bayar zakat. Wakaf ni sunat. Tapi sunat ini sunat yang powerful. Sunat yang boleh mengubah keadaan landscape ekonomi negara. Di zaman dahulu, beasiswa, universiti, empangan air, pertanian, semuanya disediakan oleh wakaf kerana pahalanya yang berterusan. Zakat satu pahala, wajib betul, satu pahala sahaja. Dan juga berhenti setakat itu. Wakaf pahalanya berterusan sampai bila-bila. Yang ketiga, mungkin tidak ada model yang terbaik di Malaysia. Yang kita gagal melihat wakaf yang baru, bentuk moden hari ini. Kebanyakan wakaf yang ada di Malaysia, malangnya ataupun berita baiknya, boleh jadi berita baik, kesemuanya ada legasi zaman dulu. Orang-orang dahulu, perniagaan dahulu, mereka banyak mewakafkan harta mereka, bangunan mereka, saham mereka, tanah mereka kepada masyarakat Islam. Hari ini kurang orang-orang korporat, orang-orang yang berjaya, yang maju, menjadikan wakaf sebagai model yang terbaik dalam masyarakat. Kita kena galakkan model yang terbaik dalam masyarakat untuk mencetuskan balik minat masyarakat untuk melihat besarnya bangunan wakaf itu tersebut. Satu cetusan minda yang hebat dalam masyarakat. Yang keempat, mungkin ada sikit defisit kepercayaan. Orang tak percaya sebab wakaf ini tak ditadbir dengan baik, mungkin tidak ada perakaunan, tidak ada penzahiran, tidak ada disclosure. Jadi kita kena ubah suai supaya kepercayaan itu dapat ditingkatkan, dan kalau boleh tidak ada langsung defisit kepercayaan dalam institusi wakaf di seluruh Malaysia. Dan terakhir sekali, pihak Majlis Agama Islam perlulah menjadi lebih fleksibel, memudahcarakan pihak yang mewakafkan menjadi pentadbir harta wakaf mereka sendiri dengan memberikan kuasa mutawali. Kalau boleh jangan kita susah payahkan menjadi mutawali. Berikan kuasa mutlak kepada pihak syarikat, majikan yang besar-besar GRC, mereka tubuhkan wakaf mereka dan mereka uruskan aset mereka sendiri tanpa campur tangan pihak agama Islam. Kita sebagai pentadbir, kita sebagai pemerhati, penguasa, pengawal, kita letakkan syarat-syarat pematuhan yang tepat, yang ketat, yang rapat supaya dilandaskan dengan hukum syariah. Kalau mereka gagal mematuhi terma-terma pengawasan, tarik balik lesen mutawali tersebut. Dan berikan kebebasan, berikan motivasi kepada banyak syarikat-syarikat dan juga GRC dan juga orang individu menjadi mutawali kepada harta mereka. Mereka lebih faham aset mereka, aset pertanian, aset syarikat, aset saham, aset mungkin angkasa lepas, aset social media untuk mereka uruskan sendiri. Kita, Majlis Agama Islam sebagai pengawal semata-mata, mudah-mudahan gabungan 5 atau 6 faktor ini menjadikan wakaf lebih berdaya saing di masa hadapan. Kita sambung lagi selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dalam siri yang terakhir dalam kupasan wakaf, kita cuba meninjau, menerokai apakah bentuk wakaf moden yang boleh kita bincangkan bersama-sama, kerana
Kita tidak mau hidup zaman yang lepas, legacy. Kita nak hidup zaman yang sekarang dan juga masa hadapan. Di antara wakaf moden yang boleh kita bincangkan adalah disebut sebagai tawriq, iaitu kita mencairkan harta wakaf untuk mendapat pulangan wakaf yang lebih tinggi daripada yang ada sekarang. Ulama dalam membincangkan istibdal, sekadar menukar harta wakaf yang lain. Kadang-kadang kita ada wakaf sekeping tanah di kawasan bandar, nak tukar ke kawasan luar bandar dengan harga yang sama. Itu zaman-zaman dahulu, legasinya begitu. Hari ini, kadang-kadang perlukan kepada lebih daripada istibdal, tukaran harta wakaf, iaitu kita mencairkan harta wakaf yang sedia ada. Apa artinya? Kita jual harta wakaf tersebut. Boleh tak boleh kita jual harta wakaf? Ulama bincang panjang lebar. Tapi ada juga pandangan qaul dalam mazhab Maliki dan juga qaul dalam mazhab Syafi'i membenarkan kepada pihak penguasa dengan kebenaran pihak mahkamah syariah ataupun pihak berkuasa agama macam hari ini membenarkan wakaf itu dijual untuk mendapat pulangannya untuk membina projek wakaf yang lebih berdaya saing, yang berikan pulangan dan lebih banyak lagi. Saya telah dihubungi oleh pihak Majlis Agama Islam Singapura untuk mereka membangunkan sebuah aset yang berdaya saing di tengah-tengah bandar Singapura di kawasan Orchard Road dan juga Bencoolen Street. Maka saya mengatakan boleh menjual tanah-tanah yang kecil yang tidak berdaya saing di Singapura, diambil wang tersebut sebanyak 9 juta Sing dollar untuk dibangunkan sebuah bangunan, ada masjid, ada sekolah, ada service apartment yang ada sampai hari ini yang berikan pulangan kepada mereka berganda-ganda, dijadikan beasiswa, dijadikan peluang-peluang bantuan bulanan kepada orang miskin dan sebagainya, sebab pulangan servis apartmen di tengah bandar itu lebih baik daripada pulangan di kawasan-kawasan yang terpencil. Itu namanya tawriq. Jadi satu konsep jual harta wakaf untuk mendapat proceed hasil jualan untuk membangunkan aset yang lebih tinggi. Ini telah dilakukan dan merupakan satu produk yang pertama di dunia yang melakukan konsep tawriq dan juga dikeluarkan sukuk musyarakah untuk bangunkan komplek wakaf di bandar Singapura. Yang kedua adalah tanah wakaf itu perlu dimudah carakan penggunaannya. Kita melihat terdapat juga beberapa perkara yang tak begitu merangsangkan. Misalnya tanah diwakafkan sebagai kubur tetapi kematian belum banyak lagi dan keperluan belum mendesak, tanah itu dibiarkan kosong. Sedangkan tanah itu boleh digunakan sebagai tempat permainan mungkin, boleh digunakan sewa, boleh jadikan tanaman besar-besaran untuk sikit hasil kepada masjid, kepada masyarakat, tapi tak dibenarkan kerana niat tanah itu untuk kubur, tak boleh digunakan untuk tujuan yang lain sedangkan keperluan belum ada. Itu juga perlu kepada satu pandangan yang lebih bernas, yang lebih selesa dengan keperluan kehendak masyarakat pada hari ini. Tanah wakaf, tanah yang boleh dikomersialkan tanpa mengubah niat asal pewakaf tersebut. Yang ketiga adalah pembangunan harta wakaf. Kita melihat harta wakaf banyak yang tidak ada dana untuk dibangunkan. Apa salahnya pihak negeri, pihak kerajaan, pihak NGO, pihak perbankan Islam bersama-sama berbincang untuk mencari satu formula, satu model dan modul yang boleh dibangunkan harta wakaf ini untuk mendapat pulangan yang besar kepada mauqufun alaih, kepada pihak yang menerima manfaat wakaf. Kerana nak harapkan pihak wakaf mendapat dana sendiri tak mungkin. Majlis Agama Islam terhad sumber kewangan mereka, perlu kepada pembiayaan, sumbangan, pelaburan pihak-pihak yang lain untuk dibangunkan harta wakaf ini. Pengalaman yang ada di Singapura saya sebut tadi boleh diulang dan dicetak semula di Malaysia kalau ada keinginan yang kuat. Yang keempat, kita kena mencipta aset wakaf yang baru. Kita ada aset wakaf seperti hartanah, wang, tunai, tak cukup. Kita kena binakan aset saham, aset unit amanah, aset sukuk, aset kripto, aset harta intelektual, aset perkhidmatan, aset IP yang ada dalam otak seorang profesor boleh diwakafkan, aset patent dan sebagainya. Itulah perkara-perkara yang boleh kita bawa dalam masyarakat supaya faedah impaknya itu dapat dirasai oleh masyarakat. Apa guna wakaf yang banyak, harta yang banyak tapi tidak ada faedah yang masuk ke dalam saku poket orang-orang yang memerlukan bantuan, tidak boleh membantu masyarakat kita. Wakaf
disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi impak yang immediate, yang terus kepada masyarakat. Kita menjadikan wakaf ini satu produk yang immediate, yang langsung, yang dapat dibangunkan dan dapat digunakan dan menjadi kebanggaan kita dalam negara bahawa kita mempunyai institusi wakaf yang berdaya saing, yang berikan impak yang berterusan dan dapat dirasai oleh setiap masyarakat, kerana wakaf itu adalah saudara kembar pada zakat. Zakat menyumbang kepada masyarakat. Wakaf juga perlu bersaing dengan zakat, memberikan kesan yang baik dalam masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi pewakaf, ada niat untuk wakafkan harta kita dan menjadi pewakaf tegar selama-lamanya. InsyaAllah kita sambung lagi di sesi-sesi yang lain, berbincangkan tentang fiqh muamalah dan kehidupan ini indah dan cantik kita bermuamalah dengan hukum agama kita. Itu sifat agama kita, sifat menjalankan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia dengan keadaan yang paling baik, yang mematuhi hukum ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.